Kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama, dan saya terharu dengan sambutan yang begitu hebat dari rakan-rakan Macang dan sekitar Kelantan ini. Rupa-rupanya lagi heboh di televisyen dan lebih banyak cercaan dan hamun dan fitnah jahat dan biadab oleh UMNO. Lebih ramai rakyat yang bangkit mau mendengar penjelasan yang sebenarnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Petang tadi Tun Dr. Mahathir berucap di Alostar. Dia kata kita yang menyebabkan Melayu ini berpecah, dan kita yang menyebabkan huru-hara dalam masyarakat. Orang Melayu ni dah hilang kuasa, dan sekarang masa orang Cina dan India menuntut kedudukan yang melampau. Masa yang sama Datuk Seri Najib berucap di Terengganu. Datuk Seri Najib meminta PAS keluar dari Pakatan Rakyat. Apa yang boleh dapat kita baca daripada dua tokoh UMNO ini? Satu, nak pertahankan kezaliman dan rasuahnya. Jadi saya jawab Dr. Mahathir dulu. Yang mewakili pimpinan, pandangan pimpinan UMNO. Bezanya tak ramai pimpinan UMNO yang berani. Dia upah orang-orang suruhan untuk cerca, maki hamun, sumpah dan sebagainya. Masalah Melayu ini berpunca dari kerakusan kuasa, kezaliman dan rasuah UMNO. Saudara, UMNO berkuasa lebih dari 50 tahun. Dan siapa yang nak menghalang UMNO dari mengadakan program yang mengangkat martabat orang Melayu? Kenyataan dia apa? Dari angka terakhir dari unit perancang ekonomi, masyarakat pendapatan keluarga 1.500 ke bawah itu masih ramai. 40% daripada yang berpendapatan rendah itu termasuk dari keluarga Melayu. Bukan 40%. 40% rakyat seluruh Malaysia pendapatannya 1.500 ke bawah. Rakyat 1.500 ke bawah. 1.500 itu kalau ikut kira-kira masuk dalam taraf kemiskinan, bawah paras kemiskinan. Berapa peratus? 40%. Beza dengan Melayu paling kaya di Malaysia. Bukan tak ada Melayu yang kaya, bukan ratus juta, bilion ringgit. Nombor 1 Datuk Mohzani Tun Dr. Mahathir. Nombor 2 adik Datuk Seri Najib, Datuk Nazim, yang toke CIMB. Yang ketiga Tan Sri Syed Mokhtar. Itu pun bila Petronas anugerah kontrak baru sebanyak 23 bilion ringgit, dia bagi kepada 3 syarikat utama. Syarikat pertama Kencana yang dipunyai oleh Datuk Mohzani bin Tun Dr. Mahathir. 23,000 juta ringgit bagi 3 syarikat. Yang kedua syarikat Sarpura Crest yang juga melibatkan anak Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, bekas Presiden UMNO dan bekas Perdana Menteri. Dan yang ketiga syarikat minyak baru namanya Carimin, Cari Minyak, yang ada kaitan rapat dengan Datuk Najib dan Datuk Rosmah Mansor. Saudara, ini dia perjuangan Melayu UMNO. Memperkayakan golongan kecil. Tengok pemimpin-pemimpin UMNO hidup dengan mewah dan boleh bercakap soal pembangunan rakyat. Pembangunan untuk siapa? Pembangunan untuk isteri, anak, adik, keluarga mereka. Bukan pembangunan untuk rakyat yang ramai. Yang ramai ini saya nak bagi tahu berapa jumlah. Saya sebut tadi yang kaya 3 orang.
syarikat, 3 syarikat minyak yang nak share 23,000 juta ringgit. Sepanjang dasar ekonomi baru dijalankan, berapa jumlah saham? 52,000 juta ringgit. Tinggal berapa sekarang? 2 bilion. Mana pergi 50 bilion ringgit ini? Buat siasatan, buat Suruhanjaya, nak sumpah 50 bilion ringgit dimenterkan darah oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan keluarga mereka. Saya nak tanya orang Macang atau sekitarnya, siapa yang dapat saham di sini? Bagi tu, angkat tangan. Lepas tu, kalau dah tak dapat, sokong UMNO pasal apa? Ya. 50 bilion sepatutnya ada Suruhanjaya siasat. Ini tumpuannya. Saya sebut perkara ini tentang soal ekonomi kerana mereka bangkitkan soal perpecahan Melayu. Kita bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kita kerjasama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama, bersatu bihablillah, ta'awun bitaqwa, untuk kebaikan, bukan ta'awun rampeh kontrak. Wa ta'awanu 'alal kontrak wa saham, itu wa bahlulan wa tololan. Ya, kerana persatuan dan perpaduan mereka itu untuk memperkayakan kerat mereka. Bila terdesak, bila PAS bangkit bersama dengan Pakatan Rakyat dan Keadilan, mereka rasa tergugat. Hai orang Melayu, mari kita bersatu. Bersatu untuk apa? Rompak untuk aku, satu untuk aku, satu untuk rakyat semua. Tak betul. Ya, ini macam ingat filem Ramli, satu untuk aku, kamu kosong semua. Bini aku, adik aku, anak aku. Kalau tidak, mana boleh keluarga pemimpin dapat bilion ringgit. Dia senang, kita tak cemburu. Dia kaya, kita tak cemburu. Tapi puluh-puluh bilion ringgit kumpul, kemudian bercakap Melayu, darah Melayu, kerih Melayu, perkasa Melayu, otak engkau mana? Kemudian ambil kes. Dari antara target dia selain pada saya, Tok Guru Ning Aziz, maka cari, gali, siasat, buka file, mana dia Tok Guru ni kes rasuah ni. Orang ketawa. Maknanya puak ini bukan saja rasuah zalim, tetapi juga memusnahkan mutu, moral dan akhlak. Mana orang yang dirasa bersih, Tok Guru Ning Aziz, soal rasuah itu sekurang-kurangnya ditimbulkan sedikit kecurigaan di kalangan rakyat. Saudara, itu hanya dari segi perpaduan. Itu apa? Untuk buat baik. Ini buat kursus. Ustaz tanya kepada pegawai kursus, ini kita Cina sibuk-sibuk Beng Hok mati ini sebab apa? Oh, dia kata kita dah siasat. Dia bukan bunuh diri. Lepas orang bunuh dia, tak. Dia tak bunuh, orang tak bunuh dia. Orang tak bunuh dia, dia tak bunuh diri. Tapi dia jatuh dari tingkat 14. Macam mana jatuh? Dengan sendiri. Ini dia hukum. Ini dia cara dia atur hukum di Malaysia ini. Sudah, nyawa. Tadi dalam seminar maqasid syariah, pemerintah itu soal memelihara nyawa. Nyawa itu soal tanggungjawab kita. Islam, maqasid syariah itu, matlamat hukum dan syariat Islam itu juga pelihara din, agama, nyawa, harta, keturunan dan muruah, maruah. Mana dia faham ni? Nak marah orang UMNO tak apa. Ustaz UMNO pun teruk juga. Tadi Jamil Khair belalak di ya, tanya Tok Guru semua bagi pandangan tentang sumpah. Dia boleh, apa salahnya orang nak sumpah-sumpah? Tu dia Ustaz UMNO. Pengalaman saya dalam UMNO, di antara yang paling teruk dalam agama ni Ustaz UMNO. Ya, belum lagi Dr. Mahathir sebut Ustaz ni dia tu seri terus dia sokong. Ini yang boleh bawa kerosakan. Ya.
Dan saya harap mudah-mudahan kalau ada lah rakan-rakan yang hadir dalam dari UMNO atau yang simpati pada UMNO, tolong kita nilai betul-betul. Ya. Kita pilih untuk bawa pendirian kita, kenyataan kita, hujah kita, karena sudah cukuplah kerosakan yang berlaku dalam negara kita. Saudara Saifuddin Nasution jelaskan isu saya tidak mau sentuh banyak. Ya. Tetapi mana ada kawan-kawan saya dari Arab, China, India, Indonesia, kiai dari Bondowoso, Jawa Timur, telefon, Pak Anwar, saya nonton TV One, TV Indonesia. Ini kerja orang edan ini. Edan ini Jawa kata gila. Ya, saya kata benar. Iya, kok begitu? Nggak ada cerita apa? Ya, saya kata karena pimpinannya juga edan. Ya. Kok pornografi dalam televisi katanya, gambar lucah dalam television. Kok saya kata pimpinannya juga minat itu pornografi. Perdana Menteri Najib, Perdana Menteri apa? Perdana Menteri pornografi, Pak. Kata dia, wah, syaitan. 3 kali dia ulang. Kemudian dia kata dia Bondowoso mendoakan dan buat solat hajat khusus. Pondok Sunan Derajat, Kiai Haji Ghafur telefon bagi mesej yang sama. 16 Januari yang lalu saya sebut ada perhimpunan di utara Kerala, nama tempat Malappuram. Mesti sebut ikut dia. Malappuram, kawasan utara India yang majoritinya orang Islam. Ada majlis zikir 1/2 juta umat Islam India. Dia minta saya hadir bersama kerana dia kata nak buat solat hajat khusus. Tetapi saya kata saya tak boleh kerana 17 hari bulan ada kes mahkamah. Mahkamah tu pun soal itu juga. Yang ni soal video, satu lagi soal mahkamah. Jadi satu Malaysia, anak muda sampai orang tua cerita dubur mani lubang ni, Allah. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sudah tahu di Malappuram malam itu selepas maghrib 1/2 juta umat Islam India buat solat hajat khas. Jadi kita, sebelum saya lupa, bagi pihak saya, Azizah dan keluarga, dalam menghadapi satu persatu masalah ini, sementara kita ikhtiar, kita bagi penerangan dan dipermain, buatlah apa pun, satu persatu dipermainkan, jawab bagaimanapun. Dia serang kita 13 tahun, maki kita berjam-jam satu hari, kita nak jawab 5 minit pun tak mungkin. Cuma nak bertanam sedikit azmatul thiqah, krisis keyakinan di kalangan masyarakat. Tapi sebab itu saya kata, saya masih yakin dengan kuasa, power doa. Jadi sementara susah dengar, tak ada niat dan keikhlasan dalam amal lillahi ta'ala, ambillah sedikit waktu, doakan supaya terhindar daripada fitnah dan dilepaskan dari bencana ini. Saudara-saudari, kesannya itu pada masyarakat, dia seperti mana Saudara Saifuddin kata, dah buat dah. Saya dah tangkap, pukul dah sudah, setengah mati dah sudah. Ya. Pinggang terpaksa dioperasi, dibedah di Munich. Tangkap lagi tahun 2008. Dulu telanjang saja, 2008 telanjang, kemudian ukur pula. Haram jadah. Ya. Untuk aibkan, untuk apa? Saya tanya ngapa nak kena ukur? Oh, dia kata sebab ini ada tuduhan liwat. Jadi, oleh kerana dituduh kamu meliwat, kena ukur. Baik. Lepas tu, ukur belakang pula. Saya kata, tuduhan meliwat, apa kena belakang saya pula? Mana tujuan dia tu nak aibkan? Anwar, selagi kamu tidak berundur dari pentas politik, inilah yang akan kami lakukan. Apa kenyataan Datuk T, tokoh moral yang dipimpin oleh Abdul Rahim Tambici?
Ya. Apa dia? Surat daripada awal. Sebelum dia dedah video ni, dia tulis surat kepada saya dan Azizah. Dia kata, kalau kamu tidak letak jawatan daripada semua jawatan politik, Anwar dan Azizah tak letak. Saya tak tahu pasal Azizah kena. Azizah tak ada kaitan. Tapi Azizah pun dah letak juga. Kalau saya dan Azizah tak meletakkan jawatan dari semua urusan politik, kami akan dedahkan video ini. Itu criminal intimidation. Itu ugutan jenayah yang salah. Saya buat laporan polis. Mana ada di negara ini orang boleh buat terang-terang siasat tidak ada tindakan. Dalam siasat lagi edar. Kerana apa? Malang, saudara. Saya minta maaf kerana polis yang ada di sini tidak semua terlibat. Ramai juga pegawai polis yang masih profesional. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa jentera kerajaan, Biro Tata Negara, polis, pasukan keselamatan jadi perkakas murahan untuk melaksanakan cara yang zalim, biadab dan jenayah. Orang yang patut menjaga negara ini daripada jenayah adalah penjenayah kepada masyarakat dan kepada Islam. Diketuai oleh Datuk Seri Najib. Saudara percaya boleh bawa TV3, boleh bawa utusan Malaysia dan berita harian, seluruh media, RTM, termasuk Rakyat Jatim, boleh bawa kalau tidak ada arahan daripada Datuk Najib? Mustahil. Mustahil. Saya tahu, saya pernah jadi timbalan Perdana Menteri, pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Tidak berani sesiapa yang buat begitu. Tetapi sekarang dia lakukan begitu kerana arahan jelas. Jadi saudara, apa nak jadi? Ekonomi berat, harga minyak naik, harga barang naik. Ada dia peduli, ada dibahaskan, ada dilapor? Tidak. Yang sibuk video. Kemudian suruh saya jawab satu persatu. Ada orang tweet saya, Anwar jawab pasal jam. Jawab apa jam? Jam mana? Omega. Jam mana? Arab Saudi bagi. Anak Raja Saudi bagi. Di mana? Orang tuduh bagi keterangan. Apa dia? Berlaku di mana? Di hotel. Di mana? Di spa. Di mana? Di apartmen. Di mana? Di Malaysia. Tengok cop tu di Siam. Ni apa? Saya kena jawab semua. Orang kata udah muka imbas macam Anwar, perut boroi. Mana keluar soal khabar baru, gambar baru. Dia gambar panjang ke atas, jadi perut terkempis balik. Ya. Kerana dia tengok, nampak tak boroi, jadi boleh gitu. Kemudian dada. Saudara, malas nak cerita pasal ini. Tapi inikah terdesaknya UMNO? Sebab dia tak mau membincang soal anak muda Machang, Kelantan, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak yang menganggur, harga barang naik, himpitan ekonomi. Ada dibincang? Dia tak peduli. Nasib nelayan, petani, penternak ada dibincang? Tidak. Ada usaha tambahan untuk menjana perubahan? Tidak ada. Dan dia benci dengan penyelesaian kita. Sebab itu saya ulang, saksi Tok Guru dengan Aziz, saya ulang, doa saudara, menang kita dalam pilihan raya akan datang. Saya ulang, insya-Allah menang hari ini bagi saya 24 jam. Tak payah bagi seminggu, tak payah 3 hari, 1 hari. Hari ini menang, esok saya umum turun harga minyak serta-merta di seluruh negara. Sebab apa? Saya nak buktikan kepada pemimpin UMNO yang rasuah dan zalim, tak tahu urus ekonomi, bahawa dia beban rakyat. Saya nak buktikan untung minyak 1 tahun 90,000 juta ringgit. Dah untung 90,000 juta ringgit, kamu menterkedarah seorang diri kaya, cakap soal Melayu, kemudian bebankan orang Melayu yang miskin harga minyak naik. Sebab apa? Ini yang saya nak insya-Allah dilakukan. Saudara kata susah, Kelantan bertahan. Bukan cakap Kelantan, di Sarawak baru ini betul kita menang tak banyak, tapi kita kena ingat, bukan saja bandar, bukan saja kawasan Cina, kawasan Ulu, nama tempat pun berkelalan. Penduduk itu bukan Iban.
orang Ulu. Namanya pun orang Ulu. Pengundi 90% orang Ulu. Dan orang Ulu pilih Baru Bian dari Keadilan Pakatan Rakyat sebagai wakil dia. Orang Ulu pun cerdik daripada orang UMNO. Ya. Sebab apa? Tanya, saya pergi ke situ, ke Lawas. Lundu ujung sana Lawas. Saya tanya, sebab apa mau perubahan? Dia kata, saya kata lampu ada, jalan ada, sekolah ada, apa sebab mau tukar? Dia tak kata tukar, dia kata ubah perintah. Tukar kerajaan, orang Iban sebut ubah perintah. Saya tanya sebab apa? Nak ubah perintah. Tanah kami mereka ambil. Orang kampung, orang Ulu tahu nilai dan hak dia. Kita dengan pelajaran kita, dengan ilmu kita, kadang-kadang ustaz dengan ilmu agama kita, jadi perkakas kepada orang zalim dan rasuah. Ini memalu dan mengaibkan kita. Saudara, kita menang di mana? Orang Ulu di Pekelalan, kawasan Lawas. Kita menang juga di kawasan Krian. Krian bukan Krian Perak, Krian Sarawak. Itu orang Iban. Nak pergi 2,5 jam jalan, bukan main teruk lagi. Kemudian 40 minit dengan bot jumpa orang-orang Iban. Saudara, kita dah tembus. Dan bila saya cerita, dia kata perubahan ni di mana? Saya kata belajar dari Kelantan. Ya, dalam kempen saya kata belajar dari Kelantan. Saudara takut pasal banyak di situ orang Kristian. Saya kata takut dengan Islam dengan PAS, tengok Kelantan. Bandar tidak. Ada kawasan desa dalam bandar. Tetapi saya kata kita boleh melahirkan pemimpin yang tak curi tanah, yang tak ambil balak, tak ambil saham daripada negeri. Kita ambil tengok, saya kata 20 tahun Tok Guru Ning Aziz jadi Menteri Besar, dan saya di mana-mana saya jaja kerana Pakatan Rakyat PAS terutama boleh melahirkan pemimpin 20 tahun tidak ambil dan rompak harta negeri. So saudara, ada bukti dia. Sebab itu saya bagi tahu kepada mereka apa yang kita mampu buat. Ya. Dan contoh satu ini minyak, kerana ini di bawah kuasa pusat. Boleh buat. Kita janji menang kita Putrajaya, royalti minyak terus menerus turun 20%, Terengganu 20%, Kelantan 20%, Sabah 20%, Sarawak. Masih puluh bilion ada lagi di Putrajaya, tak ada bimbang. Saudara nak ubah nasib masyarakat Kelantan, pastikan kita bersihkan Kelantan daripada pengaruh UMNO dan Barisan Nasional yang rasuah dan zalim itu. Itu caranya. Nak marah apa? Nak bebal apa banyak-banyak? Ekonomi itu baru harga minyak. Harga minyak kalau turun, yang lain itu cara perlahan-lahan boleh turun. Orang tanya saya, kelapa sawit macam mana? Saya kata kelapa sawit tak boleh satu hari, bagi 2 minggu. Sebab apa? Kita kena panggil pengeluar kelapa sawit. Kelapa sawit itu ditanam di Malaysia, ratus ribu, jutaan hektar. Kita selain pada minyak, kelapa sawit itu paling banyak dia keluar. Tapi harga kelapa sawit tinggi. Jadi saya kata macam mana? Syarikat besar, kalau pekebun kecil kelapa sawit dia untung 200-300 ribu, saya tak peduli. Tetapi kalau syarikat besar untung ratus-ratus juta setahun, tak bolehkah agih supaya jual dengan harga yang berpatutan di negeri sendiri? Keluar di Malaysia, jual di Malaysia, tiap syarikat jual dengan harga yang berpatutan, boleh kita turunkan harga. Saudara, hanya pemimpin yang tegas, yang tidak korup, tidak rasuah yang berani lakukan. Harapkan pemimpin UMNO, dia boleh pergi kampung marah orang kampung, tapi dia tak berani ambil tindakan ini. Sudah lama kita usulkan di parlimen, Najib panggil pengeluar kelapa sawit, runding dengan mereka,
turunkan harga minyak untuk tempatan. Tak berani lakukan. InsyaAllah kita ambil alih Putrajaya, 2 minggu kita turunkan harga minyak kelapa sawit bagi seluruh negara, InsyaAllah. Saudara, sebab apa saya berani sebut perkara ini? Kerana ini telah dikaji, bukan oleh saya, oleh pasukan di kalangan kawan-kawan kita dari DAP, dari PAS, dari Keadilan. Bincang dan teliti. Ini yang dikemukakan dalam buku Jingga. Sebab kita bawa buku Jingga lah, maka dia jawab dengan video seks. Dia tak boleh jawab dengan buku Jingga. Ya. Saudara, kena ingat, ini ya, dia menimpa satu persatu. 16 hari bulan ini hakim nak buat keputusan, saya bela diri atau tidak. Kes apa? Kes liwat. Liwat kedua. Buktinya apa? Buktinya money. Air mani kunungnya ada duduk. Karena orang akan keliru. Ini bukan DNA, ini sudah ada mani, itulah terbukti jelas. Berapa jam mani itu ada? 96 jam. Ini rekod dunia. Tidak ada mani boleh hidup lebih daripada 72 jam. Mana-mana manusia di dunia ini kalau tak masuk peti ais simpan khas boleh hidup setakat 72 jam. Itu pun dah lemah betul. Tapi mani Anwar Ibrahim, dia boleh hidup 96 jam segar bugar. Ya. Ini saya kata ini bukan manusia, ini Superman. Kalau sudah tengok nonton filem Superman, ya. Tapi saya bukan Superman. Sebab Superman dia pakai seluar dalam di luar. Kalau tengok gambar Superman, dia pakai baju di luar, lepas tu baru pakai seluar dalam. Saya tak, saya seluar dalam-dalam. Jadi saya bukan Superman. Maknanya bagi dia, yang saya cerita ni baik kes video, baik soal liwat, baik soal ekonomi, harga minyak, perpaduan, sumpah. Mengapa pimpinan UMNO, TV3 utusan terus dengan kerja? Kerana dia anggap orang Melayu itu bodoh. Inilah sebab mengapa saya ambil tekad bersungguh-sungguh demi Allah. Kita terpaksa lawan mereka ini. Kerana kaum saya, kaum kita, umat ini bukan bodoh. Dia anggap kita bodoh. Dia racuni pikiran kita. Sebab apa mau matikan kita? Sebab kita lawan kes ini. Saya nak jawab saudara, dan saya nak ulang. Dia boleh tangkap, telanjangkan, kita pakai baju, kita lawan. Dia boleh bagi makan kepada kita macam makan anjing dalam lokap, kita sihat, kita lawan. Dia pukul kita setengah mati, patah pinggang, kita bedah, repair, sihat, kita lawan. Dia penjarakan kita 6 tahun, keluar, kita lawan. Lawan tetap, yes. Lawan sampai menang. Jangan lawan sampai mati. Lawan sampai menang. Lawan sampai tak apa, menang pun tak apa. Kalau sudah istilah saya sebut menang, tak betul. Menang, okeylah, menang lah. Perjuangan kita sampai menang, okeylah. Dulu situ. Ustaz Azizah ni asal orang Kelantan. Jadi saudara, sebab apa? Sebab dia tak mau ada. Sebab apa dia kena lagakan? Supaya PAS balah dengan saya atau dengan Keadilan. Biar DAP balah dengan PAS. Masalah sekarang kalau di tweet disebut, ini kita bagi muka. Tok Guru ni Aziz ini umpamanya, dia bagi ruang sangat pada Cina. Saya sama. Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Hadi Awang. Oleh kerana kita lah, maka Cina itu berlebih-lebih. Saya nak jawab saudara, 50 bilion ringgit saham Bumiputera itu tak ada kemengena dengan Cina. Wang itu amanah diberi oleh kerajaan untuk jaga Bumiputera. Ini anak muda yang ribu yang hadir tak dapat apa habuan. Pemimpin-pemimpin UMNO dapat. Sebab itu dia mati-matian nak pertahankan kuasa. Yang ambil ini bukan Cina. Yang ambil ini pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh orang Melayu memegang amanah bagi pihak dia. Saudara-saudara,
Sebab itu kita kena pilih. Kita kena ambil keputusan yang bijak supaya jangan kita tersilap lagi. Ini ruang terbaik. Saya tengok ada kemarahan sekarang. Kalau dulu parlimen berapa saja di Sarawak, sekarang kalau dengan jumlah undi yang kita capai sekarang, kita boleh jangkau mudah insya-Allah 10 kawasan parlimen yang boleh terjangkau di Sarawak. Kalau 10 kawasan parlimen boleh ditawan di Sarawak, kita hanya harus kerja kuat untuk tawan semula 1-2 kawasan yang tak dapat, pertahankan yang ada, tawan Kelantan, Terengganu, perkukuh kekuatan kita di negeri-negeri yang kita pegang, dan insya Allah dia tidak terlalu jauh. Niat kita apa? Balas dendam? Dia telanjangkan saya, maka saya niat kalau boleh nak telanjangkan dia satu hari. Dah. Huduh. Tak molek gitu. Kita niat untuk laksanakan program dasar. Dan ini ada kaitan dengan apa kita bincang tadi, soal maqasid syariah. Kalau nak cerita pembangunan, apa arti pertumbuhan ekonomi yang hebat tetapi tidak menjamin keadilan? Sebab itu tadi dalam ucapan dasar, ucap utama Tugu Ning Aziz, semua kegiatan kalau dalam Al-Quran mesti tekankan soal la'allakum tattaqun. Kita cakap soal pembangunan, dia rujuk kepada takwa. Saya masih ingat ayat yang selalu kita kaitkan dengan soal pembangunan. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Dari pertumbuhan diri dan pribadi ke arah ketakwaan, barulah tumbuh keluarga, masyarakat dan negara. Daripada nafs diri sehinggalah sistem itu. Bahagia orang menang yang menjurus ke arah ketakwaan, rugi dan celakalah bagi yang mengelak diri daripada ketakwaan dan bawa jalan kejahatan. Pembangunan tak boleh lagi dari situ. Sebab itu sengaja saya sebut tentang jumlah. Berapa jumlah yang seboh sangat. Kami UMNO ni katanya nak jaga Melayu. Tanpa UMNO dan Melayu, jahanam semua. Kalau Pakatan Rakyat, Cina habis, dapat habis semua. Dia nak racun. Kerana apa? Dia ingat orang Melayu bodoh. Kita bagi angka 40% rakyat sekarang ini hidup bawah RM1,500. Daripada 40% ini, 3 daripada 4 keluarga orang Melayu dan Bumiputera. Maknanya di bawah UMNO yang miskin keparat ini majoritinya Melayu. Tapi utusan Malaysia tak sia. Takkan nak sia? Sudah bayangkan? Suat khabar UMNO, television UMNO. Takkan sudah bayangkan? Katalah malam ini sudah tonton TV3. Dia lapor dengan bebas dan benar. Menurut TV3, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya di Macang mengumumkan sebaik Pakatan Rakyat memerintah, maka harga minyak akan diturunkan serta-merta. Kalah lah UMNO. Ya. Amalan pemimpin-pemimpin dan bekas-bekas Perdana Menteri merompak kekayaan, memperkayakan keluarga dihentikan dan diambil contoh dan pengalaman Menteri Besar Kelantan 20 tahun tanpa penguasaan tanah dan saham. Tak ada peluang dia hidup di Kelantan. Jadi tak mungkin. Jadi setengah orang kata ini dia marah bila TV dia puih mudah hak dia. Cerita hak molek hak dia. Dia terpaksa fitnah sebab kalau dia cerita yang sebenar dah alah lama dah UMNO. Ya, kita kena faham. Yang saya bagi dia angka ini angka saya buat tak, saya reka tidak. Yang 19 bilion ringgit elektrik diberi kepada syarikat besar. Syarikat mana? Syarikat Genting, Genting Sanyen, tokai judi terbesar. UMNO bagi satu gunung dekat tokai judi. Kemudian selepas dibuat perjudian, bagi pula syarikat jana kuasa elektrik bebas IPP.
Berbilion ringgit dah lah untung judi. Elektrik bagi kat dia juga. Lagi bagi kat YTL, Pakar Terengganu, Pasir Gudang, Johor. Tan Sri Saya Mokhtar, Malakoff, Lumut. Dan Ananda Krishnan, sahabat toke judi, sahabat Mahathir. Berapa subsidi? 19,000 juta ringgit. 19,000 juta ringgit bagi dekat syarikat ini. Syarikat ini dah untung bilion ringgit. Orang UMNO dia tak tahu. Tatap sokong. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Bodoh jadinya. Orang ini bagi bertoke-toke 19 bilion ringgit dalam belanjawan negara yang Datuk Najib umum tahun lalu. Apa dia buat? 4,000 juta ringgit subsidi minyak, gula, tepung ditarik balik. 4,000 juta ditarik balik untuk orang kampung. 19 bilion untuk orang kaya diberikan. Dan kita sokong. Ada orang UMNO di bawah tahu? Tak tahu. Sebab itu tanggungjawab kita sampaikan. Saudara-saudari, saya sentuh beberapa isu ini dengan harapan apa? Harapan kita bawa perubahan dalam negara kita. Cukup, saudara. Cukuplah. Dengan pembunuhan tak selesai. Mana ada negara tamadun tahun 2011 boleh bunuh, boleh tutup begitu saja. Siapa bunuh Altan Tuya? Tak tahu. Komando di bawah bunuh. Siapa suruh dia bunuh? Tak tahu. Dia dengan sendirinya dibunuh. Siapa bunuh Teo Beng Hok? Tak tahu. Dia mati, sendiri mati. Ahmad Sabrani, pegawai Melayu. Pegawai kastam. Seolah-olah kastam ini, pegawai ini paling rasuah. Yang tak rasuah pemimpin UMNO, tak ada sebut pun. Pegawai ini semua rasuah. Siasat tingkat 4. Teo Beng Hok tingkat 14, jatuh mati. Ahmad Sabrani tingkat 4, jatuh mati. Baru ni saya pergi ke polis, saya kata saya nak siasat di tingkat 1 sudahlah, tingkat bawah. Dia kata nak kena pergi tingkat 9. Saya kata ada tingkap tak? Jadi saya kata saya bawa Azizah, Nur Izzah ikut saya lah. Sebab naik tingkat tinggi bahaya. Jadi kalau saudara nak pergi bayar cukai ke, nak pergi SPRM ke pejabat polis, jangan pergi naik tingkat 1. Tingkat bawah. Pergi jatuh mati. Bila tanya sebab apa mati? Sendiri mati. Maknanya sampai kes nyawa tak selesai. Rasuah. Saudara dengar dah pelah tahun-tahun dah kes kapal selam 500 juta. Di Malaysia fail tutup. Sekarang ini dibuka fail di Paris. Paris ini sudah melantik seorang hakim bebas untuk siasat rasuah 500 juta beli 2 kapal selam oleh Razak Baginda, Najib dan geng. Dia boleh tutup fail di Malaysia, tapi fail di Perancis dibuka. Sebab itulah dia gelabah betul sekarang. Rasuah tak ada selesai. Tanah, mana dia tanah paling mahal di wilayah persekutuan sekarang ini? Di Kuala Lumpur. Tanah lapangan terbang lama Sungai Besi. Itu tanah ratus ekar yang paling berharga, paling besar. Tanah Sungai Besi. Lapangan terbang yang pertama. Baik. Datuk Najib buat Yayasan Satu Malaysia. Dah bagi dekat siapa? Ini Melayu. Darah Melayu, kerih Melayu. Dia bagi kepada George Low. Siapa George Low? Ada rekod niaga? Tidak ada. Ada orang kenal? Tidak. Siapa dia George Low? Kawan Najib dan Rosmah. Bagi syarikat, bagi tanah ini atas nama Satu Malaysia, dia buat daripada tanah ini boleh untung puluh bilion ringgit. Tak bolehkah buat yayasan bagi 20% kepada rakyat, bagi orang Melayu yang miskin di bandar? Tak boleh. Semua kamu nak terkedarah sapu semua. Sudah. Mana dia UMNO ni? Yang cakap Melayu ni, sungguh-sungguh buat kursus hina kita, fitnah kita. Mana dia pegawai Biro Tata Negara? Mana pegawai polis tinggi? Tak boleh fikir ke? Bukan Melayu ke kamu? Bukan Islam ke kamu? Buta ke kamu? Apa bodoh sangat kah? Tak ada pelajaran kah? Kalau nak kritik, kita kritik.
Guna jentera kerajaan. Apa kamu? Kamu ingat kamu boleh berkuasa tokat langut selama-lamanya? Kamu tak tahukah Hosni Mubarak itu siapa? Tanya orang Mesir, siapa Hosni Mubarak? Dia kata Firaun Saghir. Firaun kecil. Firaun pun lari. Sekarang disiasat. Bila disiasat lemah jantung. Hosni Mubarak sekarang sakit jantung. Sebab disiasat kerana rasuah dan kerana pembunuhan. Isteri dia Suzan, juru solek. Kalau nak tengok sanggul, Suzan lah. Wanita pertama Mesir. Anak dia Jamal. Bilion. Kuasa, tentera, polis, semua jadi pekakas. So tembak, mati, tangkap, telanjang, pukul. Rakyat ni macam tak ada harga, macam hamba abdi. Saya lawan UMNO ni kerana UMNO anggap rakyat ni macam kuli, hamba dan bodoh. Kita mesti bangkit dan tolak mereka ini kerana kezaliman mereka. Dan jangan mereka rasa terlalu angkuh, takabur, kerana orang yang dianggap Firaun Saghir itu pun diusir keluar. Ya, dia bawa 200 bilion ringgit. Jumlah kekayaan yang dia bawa keluar diestimate di antara 40 hingga 70 bilion dolar Amerika. Sampai 200 ribu juta. Apa punya sial pemimpin begini? Rakyat Mesir kalau tengok Kairo miskin, makan full dengan roti. Pemimpin bilion bawa keluar lagi. Tapi dia bercakap, kita mestilah bangkitkan semangat satu Mesir. Dan utusan Mesir pun ada. Ini, siapa pemimpin paling hebat? Hosni Mubarak. Siapa pemimpin paling pandai? Hosni Mubarak. Siapa pemimpin yang paling atur ekonomi paling baik? Bawa Profesor Kangkung surah, Hosni Mubarak. Siapa wanita pertama paling cantik sanggulnya? Suzan. Siapa wanita pertama yang paling pandai jaga rakyat? Suzan. Itu bila? 6 bulan lalu. Sekarang tanya, sebut nama Hosni Mubarak, dia ludah. Sebab rakyat buka minda. Utusan Mesir, TV3 Mesir, kerja dia seperti mana bodoh kan. Di Mesir anak yang bangkit. Ini kebedaan semangat yang dikupas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ruh daripada surah Al-Kahfi. Dia sebut daripada Al-Quran tadi, Al-Quran menceritakan kisah yang sebenar. Apa dia kisah yang sebenar? Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda kerana keyakinan, kerana iman ditambah petunjuk. Dia tolak kezaliman, dia tolak kepalsuan, dia tolak kezaliman sistem raja di luar. Dia nak selamatkan diri dia. Sebab apa? Disambung warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka ini terpahat di hati mereka. Apa yang terpahat di hati mereka? Warabatna ala qulubihim idh qamu, kata mereka, rabbuna rabbus samawati wal ard. Kekuatan bagi mereka hanya Tuhan yang menjadikan. Dia hidup dalam sistem yang terlalu gawat, gila, zalim, mungkar, rasuah, maksiat. Dia pilih untuk tunduk kepada kekuatan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Pesan ulama kita kepada anak-anak muda, yakin, jangan goyang, guna kebijaksanaan hikmah. Tak ada utusan Malaysia, tidak ada TV3, guna tweet, guna blog, guna Facebook, guna siaran, guna risalah, guna mulut dakwah. Tapi bawa perubahan, islah mastata'tum. Jangan sekali-kali tunduk kepada sistem yang zalim, rasuah dan yang tidak adil dan memperbodohkan rakyat. Kamu kuasai media, kamu punya wang, kamu ingat kamu boleh kuasa sepenuhnya. Sudah bayangkan, tidakkah kita harus syukur kepada Allah SWT? Hari-hari sudah dengar betapa buruknya PAS keadilan, betapa hinanya manusia nama Anwar Ibrahim.
depan belakang atas Yahudi, Amerika, Hindu, Cina, agama sesat, sebut saja semua saya sangkut. Haram sungguh. Ya, apa dia? Sekejap ejen Yahudi. Mari ke kampung, saya ejen Yahudi. Pergi di Amerika, saya musuh Yahudi. Ini dia jahatnya UMNO, Najib dan EPCO. Kerja dia. Betul saya sebut. Nak, saya ada bukti. Saudara, jangan kata saya main-main. Saya ada bukti. Saya ada dokumen yang menunjukkan bagaimana UMNO pakat dengan EPCO. Saya ada dokumen bagaimana dia siar di tiap kampung UNRWA alat Yahudi. Kemudian saya ada surat tokoh-tokoh Yahudi menulis bagi pihak Najib dan kerajaan Malaysia, UNRWA ini musuh Israel dan musuh Amerika dan musuh Yahudi, dihantar di Amerika. Dia jumpa orang India, UNRWA musuh Hindu. Dia pergi ke kampung, UNRWA ni pro Hindu. Dia pergi pada orang Cina, tak boleh percaya UNRWA sebab UNRWA ni kawan PAS. Dia pergi mana-mana pertahankan dasar Islam, bahaya. Ada rencananya menunjukkan bahawa UNRWA ini cross set Muslim. Maknanya dia berselindung. Sebenarnya dia ini ada roh Islam dan perjuangan Islam. Ini rencana saya ada. Dia tunjuk kepada tokoh-tokoh bukan Islam. Dia pergi pada orang Islam, dia kata UNRWA ini memang alat Cina. Saudara, ini kerja munafik besar. Sebab itu saudara, kita kena waspada. Saya sebut tadi zaman edan. Sebelum itu tentang golongan muda. Sebab itu orang muda kena bangkit. Saudara, menganggur. Orang menganggur. Kalau kerja pun RM700, RM800 sebulan. Tapi sokong pemuda UMNO. Tak bodoh kan namanya? Apa saudara ingat tidak ada kemungkinan perubahan berlaku, ekonomi lebih baik, dalam sistem yang lebih baik? Orang muda patut pertama yang keluar dan menentang kezaliman UMNO. Ya. Orang tua-tua kadang-kadang dia lambat sikit. Di Mesir orang muda yang mencetuskan. Saya sebut di Tunisia. Di beberapa tempat di Kelantan tersebut. Ben Ali, presiden. Isterinya Laila. Angkuh macam tu. Surat khabar utusan Tunisia. TV3 Tunisia. Macam itulah perangai dia. Tanya, itulah pemimpin paling baik. Siapa bangkang, semuanya jahat. Tetapi bila rakyat sedar, setelah ada kematian, seorang anak muda jaja sayur, niaga sayur, pergi nak jual, pergi ke satu tempat di bandar Tunis, kota. Majlis Perbandaran tak bagi permit, maka ditolak, jatuh satu raga, hancur. Tinggal lagi 5 raga. Lari dia, pergi ke tepi jalan. Seorang pegawai polis wanita tampar dia. Bodoh. Kamu nak niaga, tak tahu ke? Bodoh. Ganggu jalan lalu lintas. Jatuh satu lagi raga, 3-4. Nak balik rumah, keluarga miskin. Ada anak kecil, bayi. Nak beli susu, wang tidak ada. Nak balik, tak sanggup hadapi anak isteri. Nak meniaga, tak boleh. Presiden kaya puluh-puluh bilion. Anak, bini, adik, kaya semua. Baca surat khabar utusan Tunisia, negeri ini makmur. Harga barang terkawal. Ekonomi melonjak tinggi. Rakyat semua aman, sejahtera dan senang lenang. Tonton TV3 Tunisia, tidak ada masalah. Semua ini dibangkit oleh pengacau-pengacau pembangkang yang ada. Pelampau-pelampau Islam. Masa itu yang ada yang dipimpin oleh Rashid Ghanusi, gerakan Islam. Anak muda ini bukan kuat agama, hilang pertimbangan, ambil minyak, siram, terbakar, mati. Itu yang kemudian yang menggegarkan masyarakat. Takkanlah Tunisia, kita ini ada makan, ada minum, ada kerja, ada pendidikan, boleh diam dan kejam sampai anak muda ni mati baru nak sedar. Bangkit di jalan, Humban Ben Ali lari keluar cepat-cepat. Bawa wang banyak mana? 70,000 juta ringgit. Televisyen Al Jazeera, bukan TV3.
TV3 takkan keluar cerita ini. Al Jazeera pergi ambil di istana presiden berpuluh almari wang Amerika, dolar Amerika yang tak sempat dia lagi bawa keluar. Yang lain dah bawa keluar satu kapal terbang harta, wang ringgit, emas, berlian. Saudara, barulah orang ludah. Ini dia rupanya pemimpin satu Tunisia. Ekonomi yang hebat, kerajaan yang baik. Baru dia tahu suara pemimpin-pemimpin Islam yang nak minta perubahan itu apa. Saudara, tak payah kita tunggu orang bakar diri. Tak payah kita tunggu ada rusuhan. Guna kuasa kita. Ada ahli-ahli UMNO yang ada, tinggal. Dia boleh cerca kita, dia boleh aib kita. Tapi kalau kita ada iman, ada akal, guna kebijaksanaan. Anak muda mungkin pengalaman tak banyak, tetapi roh semangat dia tadi, ingat pengajaran daripada surah Al-Kahfi, ada, boleh bawa perubahan. Masyarakat kita, ibu bapa, tolong bawa perubahan ini. Saya yakin kalau ditakdirkan kita boleh bawa perubahan, kita tengok rakyat bangkit. Saya memang terharu tentang Kelantan. Beberapa bulan lalu dengan Tok Guru Ni Aziz di Ketere, sambutan luar biasa. Kalau saudara tonton dekat TV dengan surat khabar, baca surat khabar, memang sudah akan jumpa saya akan ludah. Kerana cara dia tunjukkan saya ni alat Yahudi, manusia yang paling teruk yang pernah lahir di muka bumi ini. Mana ada lagi yang teruk macam saya? Tetapi saya syukur kata Allah SWT. Berkat doa kawan-kawan, masih ada ruang untuk dengar dan perubahan. Jadi saya pohon akhirul kalam supaya kita dapat bersama menyokong pimpinan Tok Guru Ni Abdul Aziz di Kelantan dan bawa peranan PAS di sini dengan keadilan. Sangat penting kita perkuatkan, karena kalau Kelantan cepat kita jadi kubu kental, saudara boleh merayap ke Terengganu, ke utara Perak, bantu kita supaya tawan kawasan-kawasan ini, insya-Allah. Saudara yakin, saudara kena yakin. Mesir boleh berlaku, Tunisia boleh, bergolak di Yaman, bergolak di Libya. Saya ini masih dapat message sampai sekarang. Lepas Sarawak saya pergi 2 hari sekejap ke London, kerana kawan-kawan minta saya campur tangan sedikit masalah Libya, runding dengan kerajaan Turki supaya dapat menyelamatkan daripada cara gila Gaddafi duk tembak rakyat di Libya. Tapi orang bangkit. Sekarang di Syria. Syria ini bapa kepada Bashar Assad dulu. Bila ada bantahan daripada gerakan Islam Ikhwan di Halaf, Aleppo, Syria, Hafiz Assad itu dihancurkan satu kota, 35,000 orang terkorban. Sekarang rakyat bangkit. Orang zalim, orang fitnah, orang rakus dan rasuah, dia fikir dia boleh tongkat langit selama-lamanya. Kita yakin dengan izin Allah kita boleh mencapai kemenangan. Sebab itu kita kena usaha, ikhtiar dan sampaikan penjelasan yang sebaik mungkin. So sudah sini bertuah kerana lain pada YB Zulkifli, YB Saifuddin menjadi ahli parlimen, dan Saifuddin itu di antara tokoh di parlimen yang paling petah berhujah menentang kezaliman UMNO dan Barisan Nasional. Itu ahli parlimen Macang, dan saya ucap terima kasih kepada rakyat, terutama pengundi-pengundi Macang. Dia kalau hujah memang pening kepala UMNO dengar. Saya tak boleh sebab saya digantung. Kena gantung. Ahli parlimen bergantung, pergi ke mahkamah, kalah, media kena. Tapi alhamdulillah, saya tengok saya alhamdulillah sihat. Saya di sini di Kelantan, Azizah di Pulau Pinang, esok saya ke Johor. Johor permit tak dapat. Baru dapat bagi tahu tadi, permit tak dapat. Dia boleh maki kita hari-hari, kita nak jawab tak boleh. Ini budaya UMNO. Azizah ke Sabah. Maknanya alhamdulillah, saya bersyukur dalam keadaan tekanan begini, kami sekeluarga akan terus bersama-sama
untuk menjana perubahan yang sebaik mungkin. Kita ada selepas ini Tugu Ni Abdul Aziz, maka izinkan saya sekali ucap terima kasih dan doakan kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.